Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillah. Ya Rahman wa Ya Mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim Alhamdulillahi wahdah. Sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluhu. Ballagha ar-risalah fa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi. Wa nusalli wa nusallim ala ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkan dan terangkan kepada kami kebenaran itu menjadi suatu kebenaran. Rezekikan kepada kami, ya Allah, untuk bersama dan mengikut kebenaran yang Kau tunjukkan kepada kami. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Tunjukkan juga dan terangkan juga kepada kami kebatilan itu menjadi suatu kebatilan. Rezekikan kepada kami, ya Allah, untuk meninggalkan segala kebatilan yang Kau tunjukkan kepada kami. Allahumma khtim lana bi ahsanil khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, matikanlah kami semua ini dalam keadaan yang terbaik. Wala takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Jangan sekali-kali kamu matikan kami dalam keadaan yang tidak baik. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Nazir dan timbalan, Tuan Imam dan para bilal, seluruh ahli puasa masjid sekalian, para alim ulama, pemimpin-pemimpin masyarakat, dan seterusnya muslimin muslimat tetamu Allah Subhanahu wa taala sekalian. Yang pertamanya, alhamdulillah, pada pagi ini sama-sama kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan salah satu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, bersembahyang subuh secara berjemaah, dan sama-sama kita dapat menunaikan solat sunat fajar. Kerana inilah satu kelebihan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala khusus untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan segala amalan soleh yang kita dan tuan-tuan lakukan pada pagi ini dan yang akan datang mahupun yang telah berlalu, mudah-mudahan kita doa pada pagi ini segala amal soleh itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat, insya-Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, untuk tazkirah subuh pada pagi ini yang hendak saya sampaikan khusus buat diri saya sendiri dan pada tuan-tuan sekalian, suka saya nak bacakan satu hadis yang pernah ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis yang sangat masyhur yang menjadi satu kepentingan, suatu perkara yang mesti kita ambil berat dan ambil penting. Lebih-lebih lagi kita yang hidup di akhir zaman, yang memerlukan banyaknya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan persiapan yang rapi untuk kita mati bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat. Kerana perkara mati ni perkara yang pasti kita semua ni akan lalui.
seperti mana yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yasin, surah yang sentiasa kita baca dan sentiasa kita amal. Wa nufikha fis suri fa izahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Qalu ya wailana man ba'asana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Ayat ini Tuhan turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga untuk memberi peringatan dan pengajaran kepada umat akan datang. Kerana apa yang berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengapa Allah Taala menurunkan ayat ini surah Yasin. Kerana bila mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajar manusia di zaman baginda bahawasanya kita hidup di atas dunia tak selama-lamanya dan akan mati, dan akan sampai satu masa Tuhan akan menghidupkan balik manusia, iaitulah hari kebangkitan, bangkitnya manusia daripada kubur, berdiri di atas padang mahsyar. Bila perkara ni dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang pertama yang melawan, yang tak percaya apa yang dibawa oleh Nabi kita, tak lain tak bukan ialah Tan Sri Abu Jahal, Menteri Songkong. Dia tak percaya, bahkan dia kata kepada Nabi kita, innaka la majnun. Hei Muhammad, apa yang membawa perkara yang seolah-olah orang gila yang tengah bercakap. Haza syai'un ajib. Dan perkara ini juga, kata Abu Jahal, perkara yang sangat-sangat tak masuk akal, perkara yang pelik sangat. Kerana Abu Jahal dia fikir bila seseorang tu mati, dia duduk dalam kubur, yang dah juta-juta tahun duduk dalam kubur. Dia kata bila duduk dalam kubur, adakah setelah kita masuk dalam kubur, badan kita, tulang belulang seluruhnya hancur menjadi tak apa? Adakah munasabah akan sampai satu masa kita hidup seperti mana kita begini semula? Sebab tu dia kata kepada Rasulullah, ni perkara yang sangat gila. Lalu Tuhan beritahu, Allah Ta'ala cerita pada kita, bila mana orang kafir dahulu tak percaya hari kebangkitan, maka disebut oleh Allah, wa nufikha fis suri fa izahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Tiba hari malaikat Israfil diperintahkan oleh Allah supaya meniup sangkakala yang kedua, membangkitkan kembali manusia yang duduk dalam kubur, terpinga-pinga, bangkit di atas padang mahsyar, umpama katu-katu yang keluar di zaman musim katu-katu keluar lagi, banyak sekali keluar, berduyun-duyun, beribu, berjuta lautan manusia bangkit daripada kubur. Maka Tuhan sebut kata-kata pertama yang keluar daripada mulut manusia, qalu ya wailana man ba'asana min marqadina. Ini Abu Jahal tak percaya dulu. Bila dibangkit atas padang mahsyar, Tuhan akan umur bila kita mati ke ini. Esok hari kita mati, ini ucapan pertama yang keluar daripada mulut manusia. Yang pertama orang yang tak beriman, yang kedua ayat orang yang beriman. Mula-mula set orang kafir yang engkar kepada Allah, dia kata apa? Ya wailana man ba'asana min marqadina. Tengok diri atas padang mahsyar, duduk sama kumpulan mereka, dia kata celaka dia. Ya wailana, celaka dia. Man ba'asana min marqadina. Siapa pula yang membangkitkan kami daripada kubur kami? Kenapa kami jadi manusia balik duduk atas padang mahsyar? Lalu orang beriman dia jawab, qalu ya wailana man ba'asana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Sebab itu tuan-tuan, adalah ayat surah Yasin ni kita baca di sini. Ya, kalau kita belajar hukum tajwid dipanggil saktah. Dan kita belajar ada saktah. Kita baca ayat ni, satu ayat kena berhenti wakaf, tahan nafas, sambung ayat itu dengan nafas yang sama. Kerana apa? Kata sebahagian ulama, inilah ucapan yang keluar daripada mulut orang tak beriman dengan orang yang beriman di atas padang mahsyar. Ini ucapan pertama yang keluar. Bila orang kafir dia marah, lalu orang-orang beriman dia membalas kembali apa ucapan yang diucapkan oleh orang kafir. Dia kata haza ma wa'ada ar-rahman. Inilah yang dijanjikan oleh Allah
Tuhan yang Maha Pemurah. Wa sadaqal mursalun, dan apa yang Rasulullah bawa pada dulu. Hak Nabi kata, hak ni lah benarlah apa yang Nabi kata. Yang atas dunia dulu kamu kata dia ni gila, dia ni bawa perkara yang tak munasabah. Akhirnya kamu lihat. Maka tuan-tuan sekalian, inilah hari yang disebut oleh Nabi SAW. Hadis yang saya nak bacakan pada pagi ini, yang mana hari ini berlaku di atas padang mahsyar, yang disebut oleh Nabi SAW. Kata Nabi di atas padang mahsyar, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zill. Nabi sebut di atas padang mahsyar, Nabi beri jaminan hanya ada 7 golongan. Sab'atun, 7 golongan, yuzilluhumullah, Allah Ta'ala akan lindung dia, Tuhan akan teduhkan 7 golongan ini. Kerana apa? Kerana Nabi sebut yauma la zilla illa zill. Sifat padang mahsyar yang akan kita berhimpun esok kali, sifatnya ialah yauma la zilla. Tempat tu tempat yang sangat lapang dan tidak ada sebarang tempat untuk kita tumpang berteduh. Yauma la zilla, tidak ada sebarang tempat berteduh. Dan padang mahsyar di satu tempat yang sangat panas, sehingga ada riwayat menceritakan padang mahsyar didekatkan matahari sejengkal di atas kepala manusia. Sangat panas. Atas dunia ni tuan-tuan dah rasa bagaimana berlalunya musim panas. Mari musim panas, tak sampai jengkal di matahari atas kepala. Tak tahan lah. Tak tahan kita nak duduk. Masjid yang tak ada ekor nak pasang ekor. Rumah yang tak ada ekor nak pasang ekor. Di tempat saya di Terengganu, siapa buat kutipan sumbangan masjid, 2 bulan buat tabung masjid, tabung khusus kerana nak beli ekor. Musim panas doa lalu, tak tahan. Hak muslimah ni baru pakai dipanggil kuputih. Dah baru pakai kuputih, susah hati nak keluar rumah, panas sangat. Itu musim panas di atas ni. Mari kita fikir bagaimana kita nak berhimpun di atas padang mahsyar Allah yang terang. Nabi sebut yauma la zilla, pada masa itu tidak ada sebarang teduh, melainkan 7 golongan sahaja yang selamat, tidak akan berasa panas, bahkan Allah Ta'ala akan payung dia. Tuhan akan selamat daripada kepanasan padang mahsyar. Lalu disebut oleh Nabi SAW, Nabi kata golongan pertama ialah imamun adil, pemimpin yang adil. Nabi letak pemimpin yang adil, orang yang pertama yang diberi jaminan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas padang mahsyar. Pemimpin yang adil, pemimpin satu perkara yang sangat penting. Sebab tu tuan-tuan, kita tak lama lagi nak sambut Hari Raya Aidil Adha. Kisah yang berlaku ke atas datuk nenek moyang itu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Pemimpin perkara yang sangat penting. Kerana Nabi Ibrahim alaihissalam, Tuhan hormat, Allah Ta'ala mengangkat darjat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam kerana bersifat kepimpinan dan sifat taat dia kepada Allah. Allah Ta'ala sebut wa izibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna qala inni ja'iluka linnasi imama. Antara perkara besar yang Tuhan beri pada Nabi Ibrahim ialah menjadi pemimpin. Qala inni ja'iluka linnasi imama, wahai Ibrahim, aku lantik kamu wahai Ibrahim, ja'iluka linnas, kepada seluruh manusia imama, menjadi pemimpin utama. Nak beritahu dalam agama kita, kepimpinan perkara yang sangat penting. Sangat penting. Sebab tu boleh saya sebut hari ini, antara perkara dan masalah yang besar yang melanda umat Islam pada hari inilah, mereka menganggap urusan memilih pemimpin tidak berkait dosa dan pahala. Bila umat Islam dianggap nak pilih pemimpin tak kait dosa dan pahala, satu perkara yang sangat besar
kesalahan yang sangat besar yang telah berlaku di kalangan umat Islam pada hari ini. Dia rasa pilih pemimpin baik pun Tuhan tak beri pahala. Kalau salah pilih pemimpin soleh pun Tuhan tak beri dosa. Ini kesilapan. Kalau tuan-tuan, kalau kita bacalah dalam satu ayat disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab. Dalam surah Al-Ahzab Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita bagaimana di akhir surah Al-Ahzab adanya segolongan manusia yang dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, bukan kerana mereka tak sembahyang, bukan kerana mereka tak puasa, bahkan kesalahan yang telah mereka lakukan yang menyebabkan Tuhan mengumpangkan mereka ke dalam neraka ialah kerana apa? Kesalahan memilih pemimpin ketika hidup di atas dunia. Ahli neraka bila masuk dalam neraka, ahli neraka kata, Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila Rabbana atihim di'faini minal azab wal anhum la'nan kabira. Ini kisah perihal berkenaan kepimpinan. Sebab tu dalam hadis ni Nabi letak pemimpin golongan pertama yang Tuhan beri keselamatan di atas padang mahsyar. Biar kita jadi pemimpin yang adil. Orang masuk neraka ni dia kata apa pada Allah setelah Allah Ta'ala campurkan mereka dalam neraka? Dia kata, Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila. Ya Allah, ya Tuhan kami masuk neraka pada hari ini, ya Allah. Kami rasa kepada hang api neraka bukan kerana apa? Kesalahan kami apa dia? Inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila. Atas dunia dulu kami salah memilih pemimpin, lalu kami taat pada dia. Wa kubara'ana, kami taat kepada pembesar kami. Fa'adalluna as-sabila, tiba-tiba dia telah menyesatkan kami daripada jalan-Mu, ya Allah. Dia buat salah, kami pilih dia, kami ikut juga. Rabbana atihim di'faini minal azab. Ya Allah, ya Tuhan kami, ini permintaan ahli neraka. Bila mereka masuk neraka, dia rasa pedihnya api neraka, sakit seksanya duduk dalam neraka. Lalu dia minta kepada Allah, dia kata, Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami, atihim di'faini minal azab. Pemimpin kami yang menyesatkan kami itu, wahai Allah, atihim, timpakan pada mereka di'faini minal azab, 2 kali ganda azab. Kami rasa azab dah ni, kena bakar pedih dah ni, tapi ya Allah timpa pula pada pemimpin kami di'faini minal azab, 2 kali ganda azab yang kami rasa pada hari ini. Kalau dia tak tahan kena bakar api neraka, minta pada Allah, hak sesatkan kami pemimpin yang zalim dan timpakan pada dia 2 kali ganda apa yang kami rasa. Tak cukup 2 kali ganda, wal anhum laknat kabira, laknatlah dia dengan laknat yang sangat besar di sisi kamu, wahai Allah, pada hari akhirat. Sebab itu tuan-tuan, urusan kepimpinan suatu perkara yang sangat penting yang umat Islam pada hari ini mesti sedar, supaya kita pandai dan betul memilih pemimpin yang adil. Kerana Allah Ta'ala sebut, wa iza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Bila kamu nak menghukum kepada manusia, maka hukumlah dengan hukum yang adil. Dengan makna hukumlah dengan hukuman yang telah diletakkan oleh Allah. Itu hukuman yang adil. Maka ulama sebut, pemimpin yang adil ini tuan-tuan, bukan saja orang yang memegang jawatan, bahkan kita pada hari ini mesti menjadi pemimpin yang adil. Walaupun atas dunia kita tidak ada jawatan, menteri besar tak pernah jadi, nak jadi Perdana Menteri macam tak ada can, nak jadi JKK macam tak ada tu juga. Maka Nabi sebut kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap pada kita ni merupakan pemimpin pada diri kita sendiri. Kita hari ini tuan-tuan pimpin diri kita sendiri. Maka bila kita memimpin diri kita, mestilah kita memastikan diri kita ni sentiasa kita berlaku adil kepada diri kita sendiri. Kerana adil bukan dengan makna bahagi sama rata,
Bahkan makna adil yang paling tepat ialah wad'u syai' fil mahall. Kita letak sesuatu tu kena dan betul pada tempat dia. Letak perkara tu betul pada tempat. Hari ini kita kena letak diri kita betul pada tempat. Hari ini berapa ramai orang yang tak letak diri dia kena pada tempat yang sepatutnya. Kerana hari ini bila kita memimpin diri kita dan kita sedar kita ni sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang adil kepada diri dia sendiri, maka dia akan reti nak letak diri dia kat mana. Tuan-tuan kenal diri tuan-tuan, saya kenal diri saya, ibu-ibu di belakang kenal diri masing-masing. Kalau saya mengaku pahala kita ni kurang, pahala kurang, amalan kurang, sedekah kurang, ilmu kurang, macam-macam kurang. Bila orang sedar diri dia ni macam-macam kekurangan yang ada pada diri dia, maka dia kena letak diri dia kena pada tempat ni. Ayah-ayah rasa diri ayah-ayah ni kurang pahala, rasa nak mati esok karang ni, umur 70, umur 60 dah rasa minta maaf saya sebut ni contoh je. Rasa umur ni tak lama dah nak hidup, pahala pun rasa kurang. Tiba-tiba peluang kita nak mari masjid ada tapi tak mari. Bila orang yang adil pada diri dia sendiri, dia sedar kekurangan dia mana, maka dia akan letak diri dia kena pada tempat. Rasa kurang pahala, mari masjid beramal kepada Allah. Rasa kurang pahala, keluarkan harta benda sedekah pada jalan Allah. Rasa kurang ilmu, mari majlis ilmu. Maka orang inilah orang yang adil kepada diri dia sendiri, menjadi pemimpin yang adil pada diri sendiri. Begitulah sebab orang yang sedar diri dia ni tidak ada ilmu, diri dia ni kurang pahala, kurang amal, tiba-tiba masjid tak mari, nak keluarkan harta benda sedekah sedikit pada jalan Allah, rasa kedeku. Orang kedeku ni Nabi sebut al-bakhilu ba'idu minallah wa ba'idu minal jannah wa qaribu ilan nar, na'udzubillah. Nabi sebut orang bakhil ni dia sangat-sangat jauh dengan Allah. Wa ba'idu minal jannah, dia akan jauh daripada surga Allah. Wa qaribu ilan nar, maka dia akan dekat dengan api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, na'udzubillah. Simpan harta benda sejak pada muda sampailah ke tua, harta melimpah ruah tapi kedeku pahit. Batu kata ulama, lebih baik kita keluarkan harta pada jalan Allah daripada duduk atas tikus mayang malam-malam duduk berzikir, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, mari masjid RM1 tak sedekah. Kerana orang bakhil, orang kedeku, sayang nak keluar harta benda. Orang yang sangat-sangat bahaya, orang yang sangat-sangat tak berkat hidup ni. Maka Nabi sebut pemimpin yang adil perkara yang sangat penting di dalam dunia, dan mestilah kita diri sendiri menjadi pemimpin yang adil. Dan bila memilih pemimpin, mestilah pilih pemimpin yang adil kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kesetujunya Nabi sebut golongan yang kedua yang akan dilindungi oleh Allah di atas padang mahsyar, Nabi sebut ialah wasyabun nas'a fi ibadatillah. Ulama sebut perkara kedua ni khusus, tidak diberi pada semua orang. Bahkan ini khusus untuk satu golongan, itulah golongan syab, ialah golongan pemuda. Orang muda sahaja yang diberi keistimewaan, yang diberi jaminan oleh Nabi SAW dalam hadis. Itulah Nabi sebut wasyabun nas'a fi ibadatillah. Seseorang di masa usia muda dia dulu, kehidupan dia, umur dia, saki-baki masa dia muda, nas'a fi ibadatillah, dia ni orang yang kuat beribadah kepada Allah. Orang yang beribadah start zaman muda ni, menghabiskan masa taat pada Allah. Ibadah ni tak semestinya berzikir saja, sembahyang saja, tidak. Bahkan cukup menjadi ibadah
Bila mana seseorang itu meninggalkan perkara dosa, dia tak buat benda dosa. Dia buat benda harus. Tak. Tapi dia niat kerana Allah, maka boleh pahala. Nak main bola, harus je. Tak main pun tak apa, main pun tak apa. Tapi bila dia main bola, dia niat, aku main bola ni kerana Allah, nak sihatkan badan, aku boleh pahala. Boleh pahala. Dengan arti kata zaman muda dulu, dia ni orang yang taat, tak langgar perintah Tuhan. Tuan-tuan yang tengoklah hari ini, betapa rosaknya anak-anak muda kita pada hari ini. Bukan kita nak kata duduk pada mereka, bahkan kita nak sebut di sini untuk jadi muhasabah pada kita, supaya kita betulkan keadaan yang pincang yang tengah berlaku pada hari ini. Kita sebut ni nak baiki keadaan. Anak-anak muda hari ini dengan terlibat dengan kerosakan akhlak, dengan dadah dan sebagainya, jauh apa yang disebut oleh Nabi SAW, ialah pemuda yang beribadah kepada Allah, seperti mana pemuda-pemuda di zaman dahulu, antaranya Ashabul Kahfi. Tuan-tuan hari Jumaat baca surah Al-Kahfi. Ashabul Kahfi, pemuda yang asalnya daripada kalangan bangsawan. Ashabul Kahfi ni tuan-tuan, bukan macam kita. Ashabul Kahfi mereka ni bangsawan, orang yang banyak harta, orang yang ada pangkat, mempunyai istana mahliga yang sangat besar. Kerana nak mempertahankan akidah, ikhlas kerana Allah, mereka tinggal harta benda, mereka tinggal istana yang mewah, pergi bersembunyi ke dalam gua demi menyelamatkan akidah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang contoh orang muda. Antara lain dalam surah Al-Buruj, kalau ayah-ayah buka surah Al-Buruj, satu kisah yang disebut oleh Nabi SAW dalam Sunan Tirmizi, hadis yang sangat panjang. Seorang pemuda, dia rela mengorbankan jiwa dia sampai dia mati. Dia mati untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya seluruh negeri yang dia duduk tu, seluruh penduduk negeri beriman kepada Allah. Kisah Ashabul Ukhdud. Qutila Ashabul Ukhdud. Allah Ta'ala sebut celakalah bagi pemilik Ashabul Ukhdud. Orang yang kali pagi ini celaka. Kerana apa? Mereka membunuh orang yang beriman. Sekadar sebut Allah Tuhan kami, tak, dia bunuh tak. Tak boleh nak sebut Allah. Kalau kata Allah ni Tuhan, maka dibunuh. Perkara ni sejak zaman dahulu sampai zaman sekarang berlaku. Di Syria hari 3-4 tahun lepas, saya dengar seorang syekh, dia mengajar masa duduk di Yaman dahulu. Dia sebut di Syria masa pergolakan tentera Bashar al-Assad yang bermazhab Syiah Alawi, sehingga Bashar al-Assad dia mengaku dia sebagai Tuhan. Pernah berlaku tentera Bashar al-Assad berlaku di Syria. Suku pula tentera Bashar al-Assad, dia tangkap seorang pemuda Sunni, lalu dia paksa pemuda Sunni ini menyebut la ilaha illa Bashar, tidak ada Tuhan melainkan Bashar. Pemuda ni jawab la ilaha illallah. Dalam keadaan tentera Bashar ni dia masing-masing lengkap. Seorang-seorang pegang AK-47 belakang. Saya pernah pegang AK-47 belajar di Yaman ni, Allah Akbar. AK-47 duduk dalam masjid. Kalau ayah-ayah pernah pergi ke Yaman, Allah, kita nak semayang jemaah tu, akad takbir tu, lepas akad takbir niat pula, kalau mati ni ya Allah, mohon nak mati syahid. Apa belakang kita duduk belakang, depan ni orang yang galah AK-47 muncul oleh kita. Buat salah tembak, balik awak mati. Sana bebas jatuh. Pemuda ni dia letakkan senapang atas kepala, dipaksa dia sebut la ilaha illa Bashar, tidak ada Tuhan melainkan Bashar. Sehinggalah dipaksa beberapa kali.
dia gali lubang, gali sebuah lubang, masukkan pemuda Sunni dalam lubang, ketinggian lubang tu siapa mencecok janggut dia. Pendek kata, kalau tak mengaku juga, timbuh dengan tanah, tanam dia hidup-hidup. Akhirnya pemuda ni ditanam hidup-hidup. Ini yang berlaku pada hari ini. Mempertahankan akidah, seorang pemuda mempertahankan akidah termasuk sebagai pemuda yang beribadah kepada Allah. Orang muda ni, kata ulama, orang yang umur dia 40 tahun ke bawah, itu makna pemuda. 40 tahun ke atas dia tak panggil pemuda, dia panggil petua. Umur masjid Mahabbah ni saya rasa pemuda Melaka, insya-Allah. Saya seorang je petua ni. Gitu. Nak beritahu kelebihan pada orang muda. Kenapa begitu? Kerana kata ulama, orang muda ni payah nak beribadah. Dalil dia tengoklah mari. Rasul kata masjid Mahabbah tadi. Pergi masjid ni, pergi surau ni, baik Selangor, baik Terengganu, baik Pulau Pinang, baik Kedah, baik di mana-mana. Nak cari orang muda kok mari ke masjid Istiqamah, mari ke masjid payah. Bukan tak ada, tapi tak ramai. Yang ada ramai di kalangan orang yang telah melepasi umur muda. Ya Tuhan beri hidayah, campurkan hidayah. Sebab tu kita doa pada Allah, Allahumma laula anta mahtadaina fala tasaddaqna wala sallaina. Ya Allah, ya Tuhan kami, kalaulah tidak kerana hidayah daripada-Mu ya Allah. Allahumma laula anta mahtadaina. Ya Allah, ya Tuhan kami, kalaulah Kamu tak beri hidayah pada kami ya Allah, fala tasaddaqna wala sallaina, maka hari ini kami tak akan sembahyang, kami tak akan sedekah. Kita boleh mari sembahyang hari ini, boleh bersedekah ni, kerana apa? Kerana hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kekuatan daripada kita, taufik dan hidayah daripada Allah. Yang kesetujunya disebut oleh Nabi SAW. Nabi kata, ilah wa rajulun qalbahu mu'allaqun bil masajid. Hak ni walaupun senang diucap tapi payah nak buat. Nabi kata golongan ketiga yang akan selamat di atas padang mahsyar, di saat orang lain berhimpun di tengah padang, dia tak akan dihimpun oleh Allah. Bahkan Tuhan akan teduhkan dia. Ialah orang yang kaki-kaki masjid. Wa rajulun qalbahu mu'allaqun bil masajid. Seseorang, ulama sebut, walaupun Nabi kata di sini wa rajulun, orang ngaji bahasa Arab, rajulun ni dengan makna lelaki, tapi dalam dia panggil apa? Uslub tablighi, uslub penyampaian Nabi sebutnya. Dengan maksud Nabi bukan kata orang lelaki saja, bahkan orang perempuan juga termasuk. Ialah sebab tu ulama tafsir rajulun di sini dengan makna seseorang. Wa rajulun, seseorang yang qalbahu, hati dia, mu'allaqun bil masajid, hati dia terikat dan tergantung di rumah Allah. Hak mari masjid, hak mari ke surau semua. Istiqamah, mari masjid, mari ke surau. Sebab tu tuan-tuan, bila istiqamah dengan sesuatu amalan, kita istiqamah dengan satu amalan, mari masjid semua, tibalah walaupun orang kata istiqamah ni dengan makna kita buat amalan tu sampai kita mati. Dalam surah apa saya kata? Dalam surah At-Tin, wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadna fi asfala safilin ila allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw ila allazina amanu wa amilus solihat. Anda tak ingat ni, pagi-pagi lama perlu. Falahum ajrun ghairu mamnun. Falahum ajrun ghairu mamnun. Kata Allah istiqamah. Bila tuan-tuan mari semua masjid, sampailah satu masa jatuh sakit. Buat contoh, jatuh sakit, nak mari masjid tapi tak boleh, tak mati lagi. Maka orang yang pernah istiqamah mari ke masjid ataupun dia buat sesuatu amalan sampai dia jatuh sakit,
falahum ajrun ghairu mamnun. Walaupun dia duduk di rumah, maka pahala dia dapat duduk mari masjid, Tuhan beri juga. Ini kelebihan orang yang istiqamah di atas sesuatu amalan. Tuan-tuan suka sedekah lah. Akhir sekali jatuh miskin, na'udzubillah. Jangan berlaku biasa orang sedekah ni, Tuhan tampuk rezeki pada dia. Ataupun buatlah satu amalan sampai satu masa kita nak sedekah tak boleh, sama ada sakit badan, harta tak ada, ataupun apalah yang menghalang daripada kita meneruskan amalan baik. Walaupun itu, Tuhan akan tetap tulis. Tulis sampai bila? Sampai hari kiamat. Tuhan tulis kelebihan pahala yang Tuhan pernah beri pada kita. Sebab tu sesuatu amalan kena buat. Maka disebut oleh Nabi di sini, orang yang sentiasa mari ke masjid. Mari ke masjid hari-hari, solat jemaah, dengar tazkirah. Yang mana Nabi sebut mu'allaq, qalbahu mu'allaq, hati dia ni gantung di masjid tau. Siapa tahu tu? Orang yang hati dia tergantung di masjid. Tuan-tuan, ayah-ayah nak tahu kita ni hati lekat ketok di masjid. Allah. Tengoklah bila Tuhan uji kita. Mari hujan, mari masalah sikit. Kita sungguh ke tidak nak sampai di masjid. Saya biasa buat contoh. Macam orang pernah sakit gigi. Kita sakit gigi. Kita buat contoh sakit gigi ni sebab bila sakit gigi ni memang sakit sungguh lah. Orang kata sakit nombor 2 lepas beranak. Siapa sini pernah beranak? Ada ibu-ibu belakang pun pernah beranak. Kita pun pernah beranak tau. Nak kata beranak ni sakit. Sakit lepas beranak ni sakit gigi. Betul ke tak? Allah. Cuma bila saya sakit gigi memang sakit sungguh. Orang ajak sembang ke, orang buat kelakar pun kita tak suka. Apa sakit gigi? Ayah-ayah ibu-ibu sakit gigi. Sakit gigi setak betul, setak kereta nak pergi klinik. Sebab apa? Nak selesai sakit gigi. Sama ada nak campur ke, nak tampung ke, nak ikutlah. Tengok bawa kereta, bawa motor nak pergi klinik, nak pergi hospital, tengok sakit gigi. Kawan baik kita tengok jalan, panggil kita. Dalam keadaan di tangan dia ni, bawa macam-macam makanan. Belah kanan KFC, belah kiri nasi dagang, sate, ada belaka makanan sedap-sedap ni. Atas belakang ni buah durian pula ni. Dah musim durian, sedap-sedap belaka ni. Kita sakit gigi, dia tahan kita ajak berhenti makan dulu. Berhenti makan dalam keadaan kita sakit gigi. Saya nak tanya ayah-ayah, tengok sakit gigi, orang nak jamu kita makanan sedap. Cuba jawab, nak pergi selesai gigi dulu ke nak makan dulu? Siapa sini nak makan dulu? Tak ada nak makan dulu. Saya nak jamu. Tak ada. Tak ada orang nak makan dulu. Semua nak selesai gigi dia dulu. Apa hak ni sakit? Marilah makanan apa ujian apa rumah jalan. Dia tak akan layak ujian. Dia akan terus bergerak nak pergi hospital ke nak pergi klinik nak selesai. Begitulah orang yang sedar hati dia tengah sakit, amalan dia tengah sakit, pahala tengah sakit. Bila dia sedar keadaan diri dia, nak mari masjid, nak mari kuliah kurang, mari ngatuk matilah kadang-kadang. Biasa dah tazkirah ni kadang-kadang ngatuk mati, ujian belaka. Jadi kita pilih masa tu. Bila kita sudah hati tengah sakit, bersungguh, kita akan selesaikan mana yang utama dahulu. Begitulah orang yang hati dia melekat di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kesetujuan Nabi sebut, wa rajulan tahaba fillah istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang berkasih sayang kerana Allah. Dia bertemu kerana Allah, dia berpisah pun kerana Allah. Orang yang sentiasa menghubungkan silaturahim, ukhuwah Islamiah bersatu-satu. Yang hari ini payah nak betul dah Nabi sebut, akhir zaman, antara tanda akhir zaman, seseorang tu dia akan beri salam dengan orang dia kenal.
Dia tak akan hubung silaturahim dengan orang. Dia tak kena. Ya. Jalan nak mari masjid tengok orang lain tak perlu. Melainkan jirang dia, orang yang pernah duduk bersama dia. Ada. Perkara ni perkara yang perlu kita ubah. Ya. Bermula mari masjid dulu. Ya. Lepas ni pergi ke tempat lain perlu ubah. Ya. Sentiasa saling menyambung silaturahim walaupun dengan orang yang tidak kita kenal. Di Yaman, saya belajar di Yaman tuan-tuan, Masya Allah. Kita tengok satu budaya yang hebat. Betul lah Nabi sebut al-iman wal yaman wal hikmatu yaman. Walaupun kita duduk akhir zaman, berkat doa Nabi, Nabi sebut iman ada pada orang Yaman. Memang benar. Saya duduk di Yaman 5 tahun. Masya Allah, kita tengok antara ni yang berlaku. Dia walaupun orang tak kenal, dia mudah kerisalah, dia mudah mesra, seolah-olah orang dia tak kenal je, bila dia tegur seolah-olah 10 tahun dah dia kenal kan. Padahal baru tegur tak ada. Dia boleh tolong, dia boleh punya tegur Allah Akbar. Ini imam orang Yaman. Kalau nak cerita imam orang Yaman banyak tuan-tuan. Masa saya belajar dulu, masa mulut Mojang, kita 12 orang satu rumah menyewa. Rumah sempit ni, cari rumah besar. Jumpalah sebuah rumah yang agak besar, yang selesa untuk orang yang pelajar yang ramai. Nak jadi cerita je tuan-tuan. Bila kita setuju dengan tuan rumah, nak sewa bermula 2 bulan hadapan. Sebab masa kita tengok tu ada orang, dia kata 2 bulan akan datang boleh masuk rumah yang besar. Lalu dia minta bayaran deposit RM80,000, kurang lebih RM600 masa tu. Bayar RM80,000, duit yang kita kumpul sama-sama. Nak jadi ceritanya tuan-tuan, bila masuk sebulan lagi tinggal sebelum nak masuk ke rumah, kita bincang macam tak sesuai. Kita tengok balik rumah sebelum orang nak keluar, macam-macam rosak dah. Tak seperti yang kita tengok seawal. Kita buat tusang sama-sama ni, tak jadi nak duduk rumah. Lalu tuan rumah ni dia ugu. Kalau kamu tak jadi masuk rumah, duit deposit ni burn dia. Sedangkan tak boleh ambil, kita tak masuk ni, sehari pun tak masuk. Dia kata burn, tak boleh ambil. Akhir sekali tuan-tuan, punyalah kita duduk bincang nak duit balik ni, ini dia bergerak tak boleh tu. Akhir sekali kita tak mahu berhadapan dengan dia. Bila balik, bincang balik, akhir sekali telefon, bincang dalam telefon. Bincang dalam telefon, kebetulan hari itu isteri tuan rumah kan. Ni peranan isteri yang solehah. Isteri dia kan, kita pun beritahu kita ni pelajar yang asal nak sewa rumah tak jadi gini. Suamimu tak mau bagi balik duit. Dia kata kalau begitu, dia tak tahu kisah dia. Bila kita cerita baru dia tahu. Yang jadi cerita, dia kata jangan letak telefon, aku nak selesai segera dengan suami aku. Apa kata isteri dia? Dia kata kalau abang tak bagi balik, dia cakap agak lah macam tu. Nah, kalau tak bagi balik duit pelajar-pelajar ni, saya nak minta cerai sekarang juga. Ada bisa orang Yaman. Sebab tu saya nak nikah dengan orang Yaman. Bila ini imam orang Yaman, Masya Allah, hebat imam. Imam ni memang hebat. Bukan doktor jahat ada juga, tapi tak ramai. Majoriti dia begini sifat. Siapa seorang isteri, dia kata aku tak sanggup nak membesarkan anak-anak aku dengan duit haram aku ambil dengan pelajar-pelajar. Akhir sekali boleh balik duit. Nak cerita keadaan Islam dan hebat ini. Yang keseterusnya, Nabi sebut pukul berapa kita duduk? Ya. Tak apa. Subuh esok orang ni. Nak ambil subuh esok sedar. Yang keseterusnya, ayat terakhir lah saya sebut. Yang keseterusnya Nabi sebut golongan seterusnya, wa rajulun da'atu imra'atun zata mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Nabi sebut seorang lelaki yang diajak berzina. Orang lelaki yang diajak berzina dengan seorang perempuan
Kan Nabi sebut sifat perempuan ni zata mansibin wa jamal. Bukan orang perempuan biasa hok ajak dia berzina. Perempuan yang zata mansibin, yang banyak harta, yang tawarkan harta pada orang lelaki. Memzina dengan aku bukan harta mu kena bayar, aku beri harta aku pada dia. Wa jamali, dan orang perempuan ni perempuan yang sangat cantik. Ajak seorang lelaki berzina. Lalu apa jawab lelaki ni? Inni akhaf. Dia bukan kata terima pelawaan zina, bahkan dia tolak, dan dia mengatakan inni akhaf. Sesungguhnya aku ini takut kepada Allah. Aku tak akan berzina denganmu walaupun duduk seorang demi solat. Dan ditawarkan harta benda, tambah pula perempuan yang comel. Maka dia tolak pelawaan zina daripada seorang perempuan. Ini suatu iman yang sangat hebat. Yang nak cari iman orang begini akhir zaman sangat-sangat baik. Kita doa kepada Allah supaya Allah Ta'ala tetapkan hati kita semua yang ada pada pagi ini, supaya kita sentiasa istiqamah duduk pada jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan selalu melakukan ibadah dan kebajikan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah. Jadi saya rasa dah cukup sekadar itulah. Tulis apa lagi? Cukup agak. Tuan-tuan tengok lampu dulu belaka dah ni. Jadi saya tak akan mengganggu lah masa tuan-tuan sekalian. Dan mudah-mudahan yang kita kongsikan pada pagi ni ada pun berapa lagi? 2 lagi, dah 2 golongan lagi, dah tuan-tuan boleh cari. Kalau kita hadis Bukhari ada, dah hadis Imam Muslim pun ada hadis ni. Dan mudah-mudahan apa yang tersebut mendapat manfaat daripada Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi saya rasa sekadar itu saja untuk pada pagi ini. Mohon maaf sekiranya tak kena dengan selera tuan-tuan, sebab saya ni kan pertama nanti kuliah selepas hari raya 2 bulan dah kuliah. Balik Terengganu lama sangat. Cuma tuan-tuan sekalian, sebelum saya nak untuk tazkirah subuh pada pagi ini, ada sedikit perkara yang perlu saya sampaikan. Kalau tuan-tuan kenal Ustaz Wan Muhammad Nizam, saya ni antara ahli tim lah Ustaz Wan Muhammad Nizam. Saya diamanahkan turun ke Selangor dan Kuala Lumpur ni untuk mengumpul dana pembinaan tahfiz yang sedang kita bina di Kuala Terengganu, tahfiz dan anak-anak yatim. Yang pertamanya tuan-tuan, pada pagi ini saya nak sumbanganlah untuk tahfiz. Dan kali kita pada fasa yang kedua ni, kita nak kurang lebih 1.5 juta untuk menyiapkan lagi bangunan-bangunan yang sedang dibangunkan itu. Di samping kita nak jaga maintenance bulanan untuk gaji guru, makanan pelajar-pelajar dan maintenance biaya macam itulah yang boleh saya sebut. Maka tuan-tuan, pada pagi ini saya mohon sumbangan daripada tuan-tuan sekalian. Dan kalau tak boleh beri sedikit, beri banyak pun tak apa pagi ini. Gitu. Yang kedua tuan-tuan, sebenarnya hari raya Korban ni saya nak bukalah pada tuan-tuan yang nak menyertai dan madrasah kita bersama dengan anak-anak yatim dalam mengambil bahagian korban nanti. Dan seekor kambing harga dia 700, nilai dia 700 ringgit. Sebahagian lembu dan harga nilai dia RM600 ringgit. Daging yang tuan-tuan masuk serta ni, sebahagiannya kita akan handle pada orang miskin di sekitar madrasah kita, dan sebahagian lagi kita akan simpan untuk stok makanan anak-anak yatim yang ada bersama kita dan anak tahfiz yang ada bersama kita. Jadi saya buka pada tuan-tuan yang nak menyertai korban bersama kita bersama dengan Mahal Tahfiz dan Hijrah dan Cendera Kuala Terengganu. Yang ketiga, banyak yang saya nak maklum. Yang ketiga yang ketiga, satu lagi tabung ni tuan-tuan, tabung pelajar. Kita bersama saya ada sahabat-sahabat yang belajar di Sudan dan ngaji kuliah Islam, dan 6 orang sahabat saya yang miskin sedang mengaji di Universiti Madinah Seksyen 9. Salah seorangnya pernah bersama saya di Yaman. Dia orang susah lah tuan-tuan, belajar di Yaman setahun lagi nak habis, berlaku perang dan terpaksa balik sambung di sini untuk menyambung dan menyiapkan ijazah yang sedang dibuat. Jadi tuan-tuan sekalian,
satu lagi tamu tu saya minta untuk untuk menolong sahabat kita yang sedang belajar lah. Sebab juga pengajian ni 1 sen ni kurang lebih 3,500. Nak cari pun payah untuk belajar. Jadi kalau ada zakat-zakat, tuan-tuan nak ulur pada dia, sama ada nak minta akaun dia, nak minta maklumat dia, ataupun nak suruh pada saya pun boleh, insyaAllah. Yang terakhir, di luar sana ada saya sedikit jualan amalan untuk dana madrasah ni. Kita buka ekor sikit, tak banyak mana pun ada sikit ni. Jadi tuan-tuan boleh tengoklah harga muadil untuk nak tahu yang kita sediakan. Jadi segala sumbangan saya ucapkan jazakumullah khairan jazak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala dan membalas segala jasa yang tuan-tuan perlukan pada pagi ini, insyaAllah. Oleh wali hazah wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa rizqan halalan tayyiban wa shifaa'an min kulli da'. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa walidina wa an jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.